Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ni aku nak review sebuah filem klasik. Okay, filem tahun 1985. Filem ni aku tonton dekat Mubi. Okay, filem ni ialah filem action. Lakonan kalau katakan mungkin orang-orang yang dewasa daripada kita ni yang hidup di eranya mengenali pelakon yang bernama Barry Prima. Kalau siapa tahu, Barry Prima ni memang terkenal lah dengan filem-filem action di era-era 80-an. Dia ni kira macam ikut Oais kita lah kan. Cuma di era yang berbeza, macam Jackie Chan, macam Jet Li, tapi untuk Indonesia. Okay, jadi aku sempat menonton filem Darah Perjaka. Okay, filem ni aku tengok dekat Mubi. Aku tak tahu lagi sebab ketika aku buat review ni dia nak live dah dalam 2 minggu lagi dia akan live. Ini ialah ulasan ringkas berkenaan dengan filem Darah Perjaka. Intro. Baik, Darah Perjaka ni ialah sebuah filem action. Okey, filem action yang bercakap pasal soal social status, bercakap pasal sindiket dadah dan juga revenge. So dia ada gabungan 3 elemen tu lah yang mana digabungkan dalam satu dan jadilah Darah Perjaka. Okey, Darah Perjaka ni sepanjang aku tonton filem ni yang berdurasi 1 jam 20 minit tu, dia lebih berkisar tentang action lah. Okey, filem ni memang 100% action, tapi action dia bukanlah seperti action yang tembak-tembak, car crash apa tak. Dia lebih kepada martial art, fight to fight, fist to fist, fight to fight pula, fist to fist. So kalau kata siapa yang faham dengan style macam Jackie Chan, style Jet Li, mungkin filem-filem di era-era dia 80-an, mungkin boleh faham lah macam mana konsep apa ni Darah Perjaka ni. Okey, kisah pasal Darah Perjaka ni berkisah pasal seorang lelaki lah yang mana dia cuba untuk dia tak nak kerja. Lepas tu dia bekerja dengan sebuah syarikat yang mana adik dia bekerja juga, dan kemudiannya adik dia tahu bahawa syarikat yang dia kerja tu ada buat pengedaran dadah. Okay, so they try to macam figure out untuk membanteras benda tu, tapi sayangnya dia dibunuh. Okay, dan dia bunuh, dan orang tak tahu pun yang sebenarnya adik dia bunuh. Dan si abang ni cuba untuk figure out ke mana pergi adik dia. And then bila dia dah realise bahawa ada something wrong, okay, maka si abang ni pun mengamuk lah. Sebab abang ni pun dia bukannya calang-calang kan, dia memang ada darah orang yang suka, yang boleh melawan, memang suka protes. Okay, jadi dia membawa orang kata apa, suara kepada rakyat-rakyat ataupun orang-orang yang ditindas oleh bos dia tu, dan akhirnya membela lah, menuntut balas dendam. Okay, sepanjang 1 jam 20 minit macam aku cakap tadi, first half movie ni memang agak-agak slow. Aku duk tunggu jugalah mana apa-apa actionnya, tapi memang adalah beberapa action yang memang orang kata try untuk nampak impresif pada tahun tersebut lah, pada era tu. Kalau kita buat babak tu pada era sekarang, rasanya memang dah tak nampak impresif lah. Tapi untuk era tu aku rasa babak seperti pertarungan atas lori, tapi lori tu memang nampak sangat lah slow kan. Memang saja dia slow kan demi untuk tu, dan tak mungkin lah orang bawa lori slow tu kan. Memang, tapi pada untuk tahun 1985 scene tu masih nampak relevan lah. Untuk sekarang memang tak. Dan filem ni memang semakin dia build up story, filem ni aku perasan tau, dia macam makin hilang dia punya main point. Dia macam makin loose. Dia makin macam tak ada tali. Macam tali tu macam terlerai. Dia macam okay, kita nak pergi cerita, fokus ni pasal si abang nak berdendam terhadap kematian adik. Lepas tu bila dia dah sampai satu masa, okay, bila abang ni kena offer jadi guard lah apa, lepas tu dia membelok, lepas tu dia merapu, patah balik. Dia macam tu. Dan ada satu scene tu macam aku tak faham juga, macam dia dah merapu sangat-sangat, tiba-tiba sampai dia masuk kan, si abang ni dibunuh, bukan mati lah, bukan mati, dia macam tercedera dekat dalam air, dekat dalam sungai. Lepas tu dia diambil oleh seorang tok bomoh ataupun tok guru ajaran yang mengajak seni mempertahankan diri lah. Dan aku tak faham point tu.
dia dah ada si watak Barry Prima ni memang dah pandai berlawan, and then why pergi buat watak tu, dan watak tu pula ajak Barry Prima untuk jadi getting better. Macam lepas tu watak tu macam hilang macam tu sahaja. So pengembangan watak untuk watak Barry Prima ni macam kosong lah, macam dia tidak arah tuju, dan tiba-tiba dia boleh hidup balik, mai balik kepada watak penjahat ni, dan kemudiannya take revenge. Dan fighting last kali tu memang panjang, tapi panjang pun tidaklah sehebat dan segah filem sekarang. Dan aku rasakan filem ni antara, ini adalah filem first lakonan Barry Prima yang aku tonton dan aku review. Mungkin sebelum ni aku pernah tonton masa-masa kecil, tapi untuk masa sekarang ini yang first time aku tonton lah, yang aku betul-betul tonton dan aku betul-betul hadap untuk aku faham apa yang best sangat tentang Darah Perjaka. Dan pada aku, untuk filem ni aku hanya boleh bagi filem ni 3/5, biasa-biasa sahaja. Dan aku salute lah dengan usaha bila aku nampak macam, oh rupa-rupanya style macam ni dah ada dah dekat Indonesia semenjak tahun 1980-an. Dalam filem ni dia bukan nak promote silat tau. Dia bukan nak promote pasal karate, dia nak promote pasal taekwondo. Yang aku pelik sekali, dalam filem ni dia nak promote pasal ninja. Tapi fighting ninja tu memang aku tak nampak langsung. Macam ini bertumbuk style biasa ya, ni kan tahu mana ninja dia kan. Tapi tak apalah, as long as filem ni menyajikan action, aku rasa untuk penonton era tu, filem ni masih relevan. Untuk era sekarang, mungkin bagi yang memang memahami dan mengatakan bahawa macam Barry Prima ni is the best action star kat Indonesia pada era tersebut, memang legend, aku agree. Tapi untuk aku yang menonton di tahun 2021 ni, aku rasa filem ni is just biasa-biasa sahaja. Aku lebih suka nampak macam pengembangan story tu lebih mantap, tapi sayangnya aku tak nampak dekat situ kan. Dan untuk action, aku tak boleh nak kata apalah, sebab memang koreografi action di era tu memang macam tu. Okay, so kita tak boleh nak komen banyak lah. Okay, jadi itu sahajalah berkenaan dengan filem Darah Perjaka. Kalau katakan filem ni waktu hampa tonton video ni, dah Darah Perjaka tu dah tak ada dekat Mubi, pandai-pandailah cari. Okay, yang penting aku rasakan kita patut salute lah dengan usaha-usaha filem klasik. Sebab tanpa filem klasik ni tak ada lah filem-filem sekarang kan. Okay, so kita jumpa lagi di review akan datang. Assalamualaikum.